Ya, Ridwan. Saya terasa macam saya yang nak pergi ke sana menari bersama dengan maskot itu tadi. Nak pakai maskot? Ya. Pakai maskot boleh nanti kita minta maskot tu tukar dengan Syafiqah lah. Pastinya maskot ini boleh menarik perhatian adik-adik di luar sana. Tapi sebenarnya bukan itu yang akan kami berikan tumpuan. Kerana hari ini kita nak bicara mengenai NFT. Apakah itu NFT? Kadang-kadang ada juga yang tersilap. Adakah ia sama seperti cryptocurrency? Tapi bukanlah sistem di belakangnya mungkin sama. Tetapi ada perbezaannya. Jadi kalau kita nak mengetahui lebih lanjut apakah itu sebenarnya NFT dan juga bagaimana sebenarnya seni digital berkembang di Malaysia. Kita bersama dengan 3 tetamu pada hari ini. Kami sangat berbesar hati bersama dengan Sir Nick Tree, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Komuniti Meta M NFT. Kedua kita ada Datuk Kevin Hu, Pengerusi Majlis Komuniti Meta M NFT, dan juga Encik Baharudin Muhammad Yunus, Wakil Metaverse Malaysia. Jadi apabila kita bercakap mengenai NFT ni, sebelum kita pergi lebih panjang lagi mengenai maskot dan juga produk yang ada di hadapan ini untuk kita gabungkan dengan apa yang berlaku secara fizikal dengan juga secara maya. Apa itu sebenarnya NFT? Mungkin saya boleh apa itu NFT? Memang NFT adalah satu perkataan di mana panggil non-fungible token. Ataupun yang dibentangkan tadi kan, cryptocurrency actually is a fungible token, FT. Jadi non-fungible token kita dia lebih kepada untuk membuat satu benda seperti karya seni. Jadi bentuk dalam contoh NFT dia cuma dalam nilai satu saja. Dia tak boleh 1.1, 1.2 dia tak boleh. Itu maksudnya NFT. Dia cuma dia punya unik cuma satu ataupun dua ataupun tiga. Dia tak seperti cryptocurrency, dia boleh 0.0001, 00.02. Itu fungible token, FT. Jadi non-fungible token lebih kepada anda boleh menyimpan karya seni anda, dapat loyalty daripada dunia kripto lah. Jadi ada tadi macam menyentuh mengenai kripto. Itu juga sebenarnya yang bermain di fikiran. Adakah yang seperti kripto lah, Bitcoin, lepas tu NFT. Lepas tu kita tak boleh lari daripada perkataan blockchain untuk kesemua ini. Kerana ini sistem yang digunakan di sebaliknya. Mungkin boleh terangkan kepada mereka di luar sana yang baru saja berjinak-jinak dalam NFT Betul. Jadi NFT memang dalam juga teknologi yang dikatakan blockchain. Jadi Bitcoin pun dalam teknologi blockchain. Jadi memang teknologi belakang ni, blockchain ni menjadi satu yang tidak boleh ditiru lah orang kata ya. Tak boleh ditiru. Lepas tu dia punya miners kan. Kalau kedengaran miners. So jadi di mana di sini kita sekarang ni apa yang saya bentangkan, sebab saya last month saya ada juga di sini SPM untuk tentang apa itu NFT, tapi itu NFT 1.0. Yang kali ini adalah NFT 2.0. Jadi dia lebih kepada anda akan nampak maskot kita tadi kan. So jadi dia berkaitan dengan NFT kita, yang di mana setiap maskot tadi ada 10,000 NFT. Maskot tadi. Jadi tadi sana ada 30,000 NFT yang akan dipasarkan di pasaran. Jadi itulah NFT 2.0 yang bersama dengan saya kita adalah Meta M dengan Meta Space dengan Metaverse. Kerjasama kali ini kita akan adakanlah di mana gabungan usaha sama dengan NFT dengan kita punya Meta Mining. Jadi dari segi Meta pula, Metaverse, Metapace, apa pula tanya dengan NFT dan juga dia setiapnya. Sebenarnya sekarang ni kalau kita cerita tentang NFT lah, memang NFT saja memang akan cerita Metaverse. Jadi NFT anda boleh bayangkan dia memang satu karakter kartun dalam satu game. Metaverse maksudnya dunia maya yang you sudah pakai VR, you akan masuk dunia maya tu, you main game tu. Jadi you nak tukar-tukar karakter tu NFT. Contoh you nak tukar yang I+ ke, Pokok Kia ke, Dr. Ben ke, you boleh tukar karakter anda dalam ini Metaverse. Okey, kita bercakap sedikit lagi mengenai NFT ni. Sebab sekarang ni macam hari kita bertajukkan karya seni digital. Jadi kita faham seni digital ni adalah salah satu jenis NFT. Apa lagi di antara jenis-jenis NFT yang ada? Jadi ini karya seni adalah NFT 1.0. Jadi NFT 2.0 untuk hari ini kita bentangan lebih kepada yang pertama, Meta Mining. Maksudnya dalam Metaverse kita boleh buat mining untuk lebih kepada pelaburan. Jadi dalam sistem pelaburan di luar sana mungkin dia menggunakan fizikal. Tapi dalam Meta Mining maksudnya kita boleh dapat pelabur daripada Meta. Maksudnya satu dunia ni, sebab satu dunia dia akan masuk dalam satu
dunia yang maya. Dia boleh nampak kita punya mining tu, dia boleh pilih, dia boleh kita panggil everybody can mining. Semua everybody can mining. Slogan. Ya, yang di mana memang disaran oleh Dato' Kelvin, di mana beliau adalah council members of this community. Jadi bersama dengan kita adalah Encik Baharudin daripada Metaverse. Dia buat verse, kita buat mining. Jadi kita nak gabung, nak kahwin. Alang-alang tadi dah sebut mengenai mining. Ya, betul. Datuk Kelvin mungkin boleh terangkan mengenai apa itu mining sebenarnya. Ada tiga jenis mining tu. Kita dalam Metaverse ni, kita boleh buat ini mining lah. So everybody is a miner lah. Last time kita satu mining machine ini Bitcoin punya mining machine dia mahal. 40,000 satu machine. So kita kasih divide into 100 pieces. So everybody is a miner on a blockchain. Macam mana boleh dari segi komuniti itu sendiri? Komuniti dia. Sebab komuniti dia ada dua. Satu untuk macam mana kita perkembangan negara, iaitu tadi punya maskot kan ada 10,000 NFT. Jadi NFT ni akan digunakan dalam perbelanjaan. Contoh kita pergi satu kedai nasi lemak. Kita nak menasihat usaha nasi lemak tu, okey, you reload RM100 dalam kedai nasi lemak, kita bagi satu free NFT. Biar 1 tahun tu, semua orang sudah tahu NFT. Jadi kita kena guna masa untuk buat branding. Sebenarnya NFT penting juga dalam branding. Dari segi transaksi ekonomi pula, secara fizikal yang kita hidup, di mana letaknya NFT dalam kehidupan kita? Ya, maksudnya sekarang mengapa kali ini kita perlukan promote NFT 2.0, iaitu kita punya tujuan untuk kali ini. Sebab NFT sekarang dia dekat maya. Dia belum dekat kedai nasi lemak. Jadi kita nak semua pengusaha gabung dengan kita, di mana kita adalah satu international Meta M and Metaverse CEO Club. Jadi usahawan datang kepada kita bagi khusus yang percuma. Dan di mana untuk setiap pengusaha dia akan buat satu promosi untuk bagi NFT free. Contoh maskot tadi, katakan Pocofi, dia untuk pengusaha Pocofi dia akan bagi dia punya Pocokia punya NFT lah, percuma kalau dia beri 3 kotak contohnya. So, jadi selepas mungkin 1 tahun ke, jadi dia akan dalam kehidupan harian. Lepas tu you tunjuk NFT mungkin ada diskaun. You tunjuk NFT mungkin you boleh buat lebih kepada seperti voucher lah. Saya rasa soalan itu juga boleh diperjelaskan oleh Encik Bahar di sini. Jadi peranan sebenarnya daripada bahagian Encik Bahar ni bagaimana? Okey. Terima kasih. Okey, pada ni. Okey, Metaverse ni kita buat satu alam maya, dunia maya yang menggabungkan semua benda ni berada di Metaverse. Di Metaverse ni kita ada tanah berbentuk 3D. Okey, anda boleh bina anda punya bisnes dekat sini. Okey, beli satu NFT dekat sini dan boleh develop seperti di alam nyata lah. Okey. Di sini kita boleh letakkan, contoh anda sebagai peniaga tadi boleh beli satu tanah di sini dan boleh letak satu kilang dekat sini, kilang di alam maya tadi, NFT tadi di sini ya. Okey. Jadi dekat sini dengan secara tidak langsung boleh berjumpa semua yang berada di alam maya ni di sini dan membuat order. Okey, sebagai tempat satu iklanan. Okey, dan boleh order dan produk ni boleh sampai di alam nyata tadi. Terus ke seperti tempat iklan yang lain. Dari segi implikasi keuangan, bagaimana dari segi pelaburan secara fizikal untuk ditransfer dan juga ditranslatekan dalam NFT dan juga keuntungan itu ditransfer balik ke dalam bentuk alam fizikal. Bagaimana? Okey, dari segi pelaburan, jadi dekat sini seperti kita beli tanah di alam nyata. Okey. Dalam masa demi masa dia akan naik harga lah. Sama punya di sini, tanah di sini akan naik harga. Seperti di syarikat besar yang lain yang telah melabur di sini, contoh institusi kewangan, bank-bank telah melabur di dalam industri inilah NFT. Jadi dekat sini tempat pertemuan semua daripada alam nyata ni bertemu di alam maya dan akan mewujudkan peluang-peluang perniagaan dekat sinilah. Okey, dan sini boleh menjanakan ekonomi lah. Okey, di sini kita boleh jimatkan masa, sebab apa? Di sini kosnya cukup rendah. Tak seperti nak bina building dan maksudnya kos itu kita perlu bayar dalam bentuk mata wang ringgit kita?
kita belum bayar dalam bentuk USDT lah di sini ya. Crypto. Cryptocurrency. Kita belum gunakan cryptocurrency. Dan apa saja coin boleh buat pakai? Yang famous lah, yang famous. Yang famous contohnya? USDT lah, USDT. Dan kita pakai Bitcoin, Ethereum lah. Ethereum network, Solana dan sebagainya. So pelabur perlu ada akaun cryptocurrency. Ya, sudah tentu. Contohnya Luna di Sudah Malaysia. tentu. Yes. Sudah tentu. Sudah tentu. Perlu ada akaun kripto. Ya. Okey, di Malaysia ada banyak akaun kripto yang di-approve oleh negara. government. Okey, jadi kita boleh gunakan di sini untuk membeli dan membina dekat sini. Daripada keuntungan dekat sini boleh withdraw balik ke alam nyata. Ya. Dekat sini kita boleh meningkatkan ekonomi negara kita dan kita boleh buat bisnes di sini bukan sekadar di Malaysia. Betul. Di sini kita boleh pakai global ke seluruh dunia. Semua Jadi orang akan meningkatkan masuk. ekonomi negara kita dan ekonomi dunia sekali. Okey, di sini. Okey, bercakap mengenai NFT ini boleh meningkatkan lagi perkembangan ekonomi kita. Jadi bagaimana sebenarnya penerimaan rakyat Malaysia setakat ini mengenai NFT ini? Okey, dalam 2 tahun ni ramai dah lahirkan jutawan di dalam NFT ni. Okey. Jadi kita sebagai pemula, yang ni kita sebagai peneraju utama di Asia lah yang membuat full complete dekat sini, di Asia kita yang di Asia dekat sini, semua orang harus bergabung di sini. Okey, bergabung di sini untuk membina anda punya NFT dekat sini lah. Dari sini tempat iklanan yang paling besar lah kita akan buat di Asia dan seluruh dunia. Dan di sini akan wujudkan peluang-peluang perniagaan tadi lah. Okey, di alam nyata pergi ke alam maya keluar balik ke alam nyata. Okey, kita punya keuntungan tadi. Ya. Okey. Boleh panjangkan sikit dari segi undang-undang di Malaysia bagaimana? Okey. Jadi untuk undang-undang di Malaysia dia masih dalam grey area lah, macam the grey di mana saya rasa selepas mungkin satu tempoh saya rasa kerajaan Malaysia akan keluarkan satu so-called mungkin license untuk mengeluarkan NFT. Saya rasa itu lebih bagus untuk pembangunan negara sebab sekarang ni NFT 2.0 bukan saja untuk pembelanjaan. Saya rasa NFT nanti boleh tukar dengan saham juga. Tukar saham di bursa. Jadi itu panggil StockFi yang akan kita perkenalkan bersama dengan MetaWorld dan MetaAmps. So kita akan keluarkan satu NFT yang untuk kehidupan harian dan juga dalam pelaburan. Okey, mungkin boleh perjelaskan lagi mengenai StockFi tadi. Ya, StockFi. Jadi StockFi ni dia lebih kepada sebab sekarang ni kita memerlukan satu ilmu lebih kepada saham. Di mana NFT akan membagi satu iaitu satu reading yang memang tidak akan yang palsu. Jadi StockFi dia akan menjadi satu bentuk di mana akan membantu kita sesiapa yang tak mampu beli saham yang satu lot besar. Dia mungkin you boleh menggunakan $10 ke ataupun $20 you boleh beli saham melalui NFT. Itu yang kita akan perkenalkan StockFi ni daripada Malaysia. Jadi StockFi ni memang tak ada trademark, masih daripada kita. StockFi, saya rasa StockFi ni perkataan boleh memperkembangkan negara kita dengan nama ni StockFi. Kita yang keluarkan first time di Selamat Pagi Malaysia. Ya. Cuma salah satu isu yang sering kita dengar mengenai blockchain, cryptocurrency dan sebagainya adalah isu mining itu. Betul. Di awal tadi sebut. Betul. Dan isu mining itu dia sangat berkait rapat dengan penggunaan tenaga yang sangat-sangat banyak. Betul. Dan banyak yang menggunakan mining secara haram. Betul. Trip elektrik dan sebagainya. Isu itu pula bagaimana? Saya rasa tu memang bagus punya soalan sebab sekarang ni terlalu banyak mining yang menggunakan mencuri elektrik kita panggil. Jadi saya rasa kita menggalakkan mereka dalam meta mining sebab apa yang kita mining ni adalah Pala, kita panggil Pala, iaitu salah satu token yang memang daripada dulu, iaitu daripada Libra, Facebook. Jadi Pala adalah satu token yang telah direkenal di mana kita tak payah guna tenaga banyak. Komputer anda, notebook anda pun boleh mining Pala. Itu yang kita nak sebab dia lebih kurang macam Alibaba Cloud. Dia macam Amazon Cloud. Jadi Pala adalah satu decentralized punya satu cloud computing yang boleh di-mining oleh komputer rumah anda. Kalau kita lihat pada pasaran kini, bukan sahaja harga emas pun rendah, begitu juga dengan kripto juga. Betul. Semakin lama kalau kita tengok grafnya turun. Jadi kita boleh lihat juga apa yang terjadi kepada Luna baru-baru ini. Jadi bagaimana sebenarnya anda ingin meyakinkan kepada penduduk Malaysia khususnya mengenai NFT ini boleh menjamin masa depan mereka dan juga boleh memberi pulangan kepada mereka?
Ya, saya rasa macam tu sebab macam kes Luna ni kan dia memang satu syndicate lah, actually syndicate sebab dia cuma buat pembelian dalaman Bitcoin secara besaran. Jadi dia cuma main secara macam penetrate market lah. Sebab dalam bursa you tak boleh. Bursa kalau satu saham dah jatuh 10% dah cut lah. Dia memang stop. Tapi Luna tak boleh. Dia boleh sampai habis 0.001. Orang Bukankah itu semua berlaku dekat dalam semua coin begitu? Saya rasa mungkin sebab tak ada yang body yang control. Saya harap kerajaan Malaysia boleh ambil satu terutamanya Bank Negara dengan Security Commission boleh buat satu launchpad lah di mana sesiapa nak launch NFT kena go through satu launchpad. Dan di mana saya juga kawan kepada Tokenize Malaysia. Jadi Tokenize tu dia nak keluarkan NFT launchpad. Jadi rasa kita nak jadi customer yang pertama lah untuk Tokenize nanti. So jadi harap launchpad ni boleh dikeluarkan dan juga dipertimbangkan oleh SC dan Bank Negara secepat mungkin dia keluarkan launchpad jadi tak ada yang NFT atau koin-koin yang palsu dalam pasaran. Okey, katakanlah dalam situasi sekarang masih lagi dalam grey area macam betul. Tadi saya cakap tadi dari segi undang-undang, dari segi Bank Negara, Security Commission masih lagi dalam grey area, tidak ada lagi hitam putih bahawa perkara ini benarkah di Malaysia ataupun tidak. Soalnya dari aspek keselamatan negara, national security pula bagaimana? Kerana apa? Ia melibatkan dari segi data pengguna, dari segi transaksi keuangan yang bernilai lebihan daripada apa yang kita mampu sebenarnya. Ya. So, mungkin boleh. Okey. Saya rasa Datuk. Datuk. Senyap dari tadi. Datuk. Sebab daripada security, saya rasa lebih kepada apa yang tadi saya cakap, tadi kita mining Pala kan. Pala Network adalah salah satu security yang sepatutnya dipertimbangkan untuk kita punya contoh banking ataupun dokumen-dokumen dalam kerajaan ataupun setiap transaksi. Jadi seperti kalau kita nak cek, saya buat satu contoh apa tu Pala Network ataupun Pala Mining. Jadi contoh CITOS, kita nak cek CITOS kita kena bayar RM35 kalau tak silap. Okey, dalam Pala dia boleh satu industri contoh Maybank dengan contoh HSBC, dia nak ambil informasi antara sama lain. Tapi dia dua-dua ni competitors. Jadi dia boleh guna Pala Network untuk ambil certain information daripada bank ni dengan cara membayar Pala. Dan informasi yang tertentu yang tak boleh diambil, dia takkan dibagikan. So inilah di mana blockchain pun memainkan peranan penting dalam ni. So apa yang kita bentangkan di sini adalah Web 3.0. Internet of blockchain akan datang. Blockchain akan diinternetkan. Dia akan gabung nanti. Ini panggil Web 3.0. Okey. Kita tahu macam blockchain memang susah lah kalau kita nak hack sekali pun banyak benda yang perlu digodam kan baru. Betul. Tapi kita to be fair, kita kena cerita juga mengenai risiko NFT ini sebab daripada tadi kita bercerita mengenai kebaikan. Risikonya bagaimana? Cik Bahar? Okey, risiko dekat sini, kalau tengok dekat sini dari segi risiko, NFT ni dia ada satu address menunjukkan dia adalah satu owner. Macam satu gambar tu macam potret Mona Lisa katakan. Boleh orang tangkap-tangkap gambar kan. Tapi dekat sini satu NFT adalah satu. Contoh saya pemegang potret Mona Lisa tadi, dia ada satu address menunjukkan saya yang punya. Okey. Dan boleh dipindah milik melalui transfer melalui blockchain teknologi. Dekat situ satu saja dalam dunia. Jadi lebih selamatlah. Tak boleh orang, kalau orang tangkap gambar pun itu adalah satu gambar, bukan owner kepada NFT tadi. Jadi dekat sini ada satu address menunjukkan dia owner. Okay. Kalau kita lihat NFT ni harga dia macam-macam. Jadi macam mana kita nak meningkatkan nilai sesuatu NFT tu? Terutama daripada segi seni digital ini. Ya, betul. Tadi kan saya ulang balik kepada maskot yang tadi. Jadi maskot yang tadi dia takkan cuma wayang-wayang dekat sini. Dia akan pergi dekat shopping mall. Kita anggap satu patung pokoknya pergi shopping mall. Lepas tu yang kedua kita akan buat maraton. Maraton di seluruh universiti Malaysia. Yang di mana dekat universiti dia akan bertepung dengan semua universiti student kan, biar mereka juga menjadi satu perangsang untuk menjadikan satu tujuan untuk mereka belajar NFT juga. Jadi sebenarnya risikonya memang ada. Risiko memang ada sebab kalau boleh jangan bagi tahu you punya address bagi kawan. Sebab kalau dia tahu you punya address, dia akan tahu berapa you punya digital asset ada. Jadi sepatutnya kita MetaM dengan Metaverse akan buat satu kursus percuma yang bernilai lebih kurang 3,600, tapi kita akan pakai percuma untuk 20,000
member yang akan datang. Jadi member baru sebab dekat Jun 12 ni kita akan adakan satu MOA bersama dengan Meta M dengan Meta World. Ya. Ya. Itu dia antara penerangan yang dapat kita faham mengenai NFT dan juga apa teknologi di sebalik cryptocurrency, blockchain dan sebagainya. Cuma saya ada pendapat anda lah semualah. Sekarang dari segi keuntungan itu, adakah ia perlu dicukaikan ataupun tidak? Okey. Itulah soalan ni. Kerana apa sekarang? Yang saya faham, keuntungan itu tidak dicukaikan. Ya. Kerana kita tahu macam mana kita nak buat. Sebab kita masih grey area, tak apa. Sebab kita kalau kita punya cryptocurrency wallet dalam Luno, dalam tokenize, semua memang dicukaikan. So saya rasa kalau dicukaikan tu bagus juga. Sebab kalau you boleh dicukaikan 100,000, you mungkin ada satu profile untuk 100 juta. Jadi patut kita dicukaikan. Okey, jadi patutlah. Legal kan? Betul lah, calculation dia tu betul. Calculation kena betul. Sebab orang yang tidak bayar cukai, dia takkan dapat profile untuk peminjaman bank. Ya. Okey, mungkin sedikit daripada Datuk boleh mewawarkan. Datuk senyap lagi buat cukai je Datuk tadi. Okey, Datuk sikit kepada keluarga Malaysia mengenai NFT ni. Everyone can be a miner lah. Is a miner lah. Fair and square lah. Okey. Serendah berapa? Berapa perlu? RM450 RM450 saja. Dah boleh beli. Jadi miner. Yes. Boleh jadi miner. Boleh jadi meta mining. Meta mining. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita. Kita bersama dengan Encik Baharudin Muhammad Yunus, Wakil Meta World Malaysia, juga Datuk Kevin Hu, Pengerusi Majlis Komuniti Meta M NFT, dan juga Sir Nick Tree, Ketua Pegawai Eksekutif Komuniti Meta M NFT. Kami sudi berkongsi bersama dengan kita mengenai NFT dan juga perkembangannya di Malaysia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan juga maskot tak? 3 maskot tadi tu goyang-goyang tu. Dia masuk bilik holding room dah. Terima kasih banyak. Okey. Thank you. Selepas ini kita akan bercakap kepada anda semua mengenai rancangan Physical Zone Pesisiran Pantai Negara. Tetapi sebelum itu kita berehat seketika. Melayu adalah bahasa